menyatakan aturan-aturan bersetubuh. Hendaklah diketahui oleh tiap-tiap laki-laki bahawa sebagaimana ia tiap-tiap laki-laki ini ingin akan perempuan-perempuan, maka perempuan itu juga ingin pada laki-laki. Dia suka. Kita ingin pada orang tina ingin pada orang jantan. Oleh yang demikian, sekalian perkara yang dikehendaki ada pada diri perempuan itu, dikehendaki pula ada pada diri laki-laki. Suka. Bagaimana kita nak pada diri orang tina pun nak lagu tu lah pada diri kita. Lebih faham kita. Adapun tujuan bersetubuh itu ialah laki-laki dan perempuan itu hendaklah menghabiskan akan keinginan dan berakhir masing-masing. Itu tujuan dia sebenarnya. Maka apabila selesailah daripada memuaskan keinginan dan berakhir masing-masing itu, berhentilah seketika akan syahwat itu, sehingga kembali semula keinginan tersebut. Ya berlaku start dah habis dah. Dah sudah. Maka apabila hiduplah keinginan dan berakhir masing-masing, tenggelamlah kedua-duanya, suami isteri lah, di dalam kesukaan. Derai dalam itu. Orang kata panah adalah kesukaan. Sehingga apabila sempurna kemauan itu, kembali pula kepada keadaan yang biasa. Dah habis ya kemauan sudah ya. Klik apa biasa klik kan. Ketika ia dah nak tu, yang ni yang mungkin sungguh ketika tu. Oleh demikian, panjangnya masa kesukaan itu adalah lebih baik. Lebih lama sikit masa ambil istimta', ambil kesukaan. Lebih baik. Dan lebih dikehendaki oleh laki-laki dan perempuan. Lebih lama lah sikit. Maka manakala sempurna oleh kenikmatan salah seorang sahaja terdulu daripada yang satu lagi. Kalau sekiranya kita ni sudah dah sempurna dah nikmat kita, kesedapan kita ni keluar mandi dah, dia tak lagi akan menyebabkan tidak kepuasan pada yang satu lagi. Orang tina itu tak puas lagi tu. Dan akan menyebabkan duka cita dan rawan. Rawan ni berperasaan yang sedih atau terharu. Itu rawan. Bahasa ni. Kalau sekarang kita sudah, dia tak sudah lagi, kita tinggal lagi dah. Dia perasaan duka cita dah sedih. Tina. Dan menyebabkan ia yang satu lagi tadi ternati-nati hendak menyempurnakan hajatnya itu. Dia nati-nati nak boleh sempurna hajat dia. Nati ada sempurna juga. Itulah dia jadi beraga. Tak apa tu mula dia jadi penyakit ni mula dia tak mau dengar kita, tak erti kita, nak lawan kita. Ya betul. Orang nak lawan dia tak ada kira kata. Dia lawan semasa dia tak kenal juga mu. Ni Pak Ayat ni tak ada kira-kiranya. Tapi dia ni dia lawan ketika mana? Ketika dia tak ada boleh sempurna ke hajat dia. Sekali tak apa lagi. Dua tak apa lagi. Tiga tak apa lagi. Masuk ke empat. Ya. Dia mula anak-anak tak mau masak. Gula apa jadi kemasing. Jadi belasah dia. Kalau kena hati hidup serabut ni. Buat makan tak bisa. Tapi kalau sempurna molek. Cerah tak cerah. Dia anak-anak dah. Berkata ni. Bergaduh dah tipuan kita. Habis tu kita kena pandang. Kena jadi orang jantan sungguh. Tapi dah kita faham lah kita ni. Tak apa dah padan dah jadi lelaki semeti lah. Akan tetapi, manakala sempurna kemauan masing-masing itu bersama-sama pada ketika yang satu kali kena laku, adalah lebih baik dan lebih mengekalkan percintaan di antara kedua. Lebih kekal. Kita akan sayang kita antara dia lebih kekal. Kalau sekiranya sekali. Dan untuk menjaga hal ini ialah dengan mengetahui aturan dimu. Nak tahu lah sekarang. Itu nak jaga dia tu. Nak jadi sekali. Kalau sekiranya tak sekali pun kita kena nasi dia, we puas dulu. Barulah kita lagi. Kita nak beradu dulu. Adapun akan keinginan itu ialah timbul kerana kepanasan yang lebih dan bergeraknya angin yang di dalam badan yang menggerakkan air yang disediakan oleh sebab kejadian itu, serta adalah dibantu oleh ingatan dan fikiran kepada kelazatan tersebut. Itu keinginan, bila nak keinginannya panas lebih dalam tubuh kita.
Dan jadi demikian itu ialah manakala sunyilah hati daripada duka cita. Nak sunyi hati situ. Bahawa nak mari puasa ingin, hati kita tak ada serabut gapo senang. Ya, marilah perasaan keinginan itu. Bahkan hati itu bersuka cita. Hati. Kalau duduk serabut, buatlah nak tak ada. Karena hati kita duduk fikir bukan. Waktu itu terbitlah pada hati itu kepanasan yang memanaskan air itu di tempatnya, tempat air. Dan bergeraklah angin berair itu di segenap urat-urat perjalanan urat tu. Kerana itu hendaklah tiap-tiap daripada laki-laki dan perempuan itu berkeadaan dengan keadaan yang jadi terpandang pada pasangannya supaya kekal perkasihan keduanya. Berkata pendeta Hindi, pendeta ni orang hukama, ulama hukama, pendeta pujangga jalalaka, ahli hukama lah. Segialah laki-laki itu mengelakkan dirinya di sisi perempuan itu dengan seelok-eloknya. Ni kata pendeta Hindi. Kita orang Jepun kena elok baik di sisi orang Tino tu. Adalah memakai akan bawan-bawan. Duk dekat kita nak memakai bawan. Dan adalah melakukan memujuk sedaya upaya. Buatlah pujuk memujuk. Dan hendaklah bergurau sena yang menimbulkan sukacita. Dan janganlah sekali bertubuh padahal laki-laki itu ikat pinggang. Dia ikat pinggang, dia tubuh orang tina tak boleh. Dan hendaklah dilepaskan rambutnya. Rambut pun lepas kalau dia ikat. Dan menyeyakkan misai dan janggutnya. Janggut pun kena dia siap tu. Miok. Miokkan misai dan janggut. Kita ada janggut dan misai pun miok. Jadi janggut sikit. Dan dipakaikan bawan-bawan pada badannya dan segenap kepalanya dan janggutnya. Dan hendaklah membiarkan badannya pada perempuan itu untuk dilakukan apa sukanya. Kita jangan sedang pakai bawah, duk dengan dia apa tu serah dia mana buat gapo lah gini. Tu ketika ni buat awak jadi gitu. Serah dia. Dia nak main mana lah lagi. Jangan takut. Kamar yang mutlamak kita yang hidup sini. Mutlamak kita mengaji, orang yang reti ilmu nafkah batin dia kena duduk sini. Bini kita tu, dia kena dia kucuk kita ni dah. Ambil pada kepala yang rapat kaki. Ni mutlamak dia duduk situ. Barulah dia tu semoti dengan kita. Tak semoti. Kapan? Kena buat. Kena boleh buat. Kalau tak boleh buat tu, tak lagi aja tu. Tapi nak buat, dia kena buat selalu. Kena wayak selalu. Tu mutlamak dia. Lepas tu dia nak gapo, ikut dia. Dia nak buat gapo, weh dia, serah dia. Nak main gapo kita, lah. Pasal dia kena buat lagi. Boleh buat lagi itu dia. Boleh rojak lagi dia, kita buat lagi tu. Ni, lama dia tu. Lepas dia nak poin tu tak lekat dia, weh dia. Dan dijagakan perkara-perkara yang bawa kebencian. Kalau nak benci tu kita nak jaga itu. Mana si bau mulut yang busuk tu. Nak jagalah bau mulut busuk. Nak tidur nak berhiki dulu. Dia nak tidur gitu. Kalau tubuh tu peluh rasa tu mandi dulu, baru dak malam tidur. Barulah senang perau, ada serabut pun segar. Ni kau ada serabut dah lepas dengan anak ngapa. Bau pun tak sedap dah. Kau berat selalu tu. Pergi yang gitu ya, awak kerja pergi yang gitu, yang biasa buat. Dah bangun buat gitu. Kata nak pernah dak. Diceritakan orang bahawa setengah daripada adat orang-orang Arab dulu ialah memakaikan bawan-bawan kepada pengantin-pengantin perempuan dan laki-laki. Tidak memakai bawan-bawan. Supaya dapat laki-laki itu mengetahui adakah perempuan terharum baunya atau tidak. Mana sini ni? Jatuh tak lah. Retin no, yang bakar jatuh tu tak. Supaya apa? Dia dapat laki-laki itu mengetahui adakah perempuan itu harum baunya atau tidak.
Kerana bau yang harum itu ialah kehormatan bagi laki-laki dan perempuan. Kehormatan yang duduk situ, oleh atas lelaki ni tak ada bau tu. Dia bau busung, tak ada orang lagi tu. Tapi dia biasa, tak apa pula. Dia biasa dengan busung, boleh tak? Kalau orang tak biasa tak boleh tak. Mula penuh kepala ada lakar lalu. Seorang perempuan Arab telah berpesan pada anaknya yang perempuan waktu berkahwin. Adalah kamu berjaga-jaga, jangan suami kamu itu tercium bau yang busuk pada kamu. Dia pesan ada anak Cina dia lagi. Jaga, jangan orang lelaki dia tu cium tempat bau busuk jangan. Jaga, tempat busuk nak bersih. Mana gitu. Barulah dia kasih lamu. Gitu. Tapi orang Cina dia tengok kita. Kalau kita bau sedap, ya bau sedap. Mula-mula ni sedap lah ke. Baru sebulan dua sedap lagi lah. Dalam lama siapa boleh anak seorang kan? Mulalah nak turun lah bau sedap dia tu. Lepas tu kalau kita tak ada pakai bau, dia pun tak juga. Dia turut kita. Lama-lama kan labing hayat tu. Cuk mana cuk tu lah. Tidur duk pakai duk dapur pun cuk tu. Tidur pun dengan cuk tu lah. Terakhir tu. Kita pun apa tu? Macam orang bukit. Kita tak ada. Tapi kita tahu kita kena jaga. Ada pun setengah-setengah daripada tukar-tukar yang menghiaskan pengantin perempuan. Orang jangok lah. Diberinya pengantin itu makan buah zaitun dan buah ting. Karena menjaga ada busuk mulut. Maka ni bawa sedap itu mulut tu. Seperkara lagi, ada laki-laki itu mengelakkan diri. Mengelak mana menjauhkan diri. Menjauhkan dirinya daripada melihat perkara-perkara yang kotor ada perempuan. Kita kena mengelak, kena jauh. Jangan kita tengok. Jangan ada kata, tepah dia tak setuju. Tepah tak molek di diri dia ke lah. Kerana perkara itu akan menyebabkan kurang tubuh kemawiannya dan bahaya perempuan. Kalau kita tengok tepah dia, tak kena, tak kotor dia tu. Tepah rusak dia. Kita tengok itu, lama-lama dia kata, mau jadi aku bekal. Sudah. Kalau semangat nak harum tak naik tadi tu, dah tengah kata tak ada lah. Jaga kita, kena jaga. Dia kena royak ketika lain. Ketika tu duduk situ dulu. Jangan itu. Cara dia kata tak boleh, yang mudah berasa kata. Dia tak kenal dia sikit, dia berasa lalu. Ni apa yang katanya aturan nak subuh. Lagu tu cara. Terbeka-beka, berkucuk, bergurau-gurau. Menyebut oleh pendeta Hindi lagi bahawa bersubuh dengan tidak dimulakan dengan bergurau senda itu adalah perkara yang menunjukkan kerah hati. Menunjuk kata kita kerah hati itu lagu tu. Kalau subuh dengan tak ada, mula dengan gurau. Ada laki-laki membezakan dirinya daripada hayawan pada menafsir itu dengan melakukan perkara-perkara yang boleh menyukarkan perempuan. Mana? Kalau boleh menyukar seperti berbeka-beka. Berbeka ni berbual-bualan dan gurau senda. Kecek dulu. Kecek patut gurau. Mula-mula ada kecek tu. Dan lagi berbeka-beka, bercakap-cakap bualan dan bergurau senda itu akan menghilangkan malu dan segan. Orang Cina dia hilang malu dan segan dia. Dan memaniskan muka dan menimbulkan rasa berjinak-jinak daripada malu itu. Dah habis malu, tersedak keinginan dia buka habis lah. Apatah lagi manusia itu apabila mengholor ia akan tangannya, hala tangan kepada yang dikehendaki sambil bercakap-cakap adalah yang demikian itu mengurangkan kemaluan daripada orang yang dikehendakinya itu. Jadi kurang lah kita hala tangan kita kecek lah. Jadi kurang malu. Dan leka ni galik asyik dengan bercakap-cakap itu. Bila ada cakap, ada kecek ni gasak lah, sikit demi sikit. Maka hilanglah fikiran malu itu dan inilah amat besar faedahnya. Hak ni besar daripada. Okey, wak mana wak tekan tu tak lagi kejut kawan pun. Kawan tak cukup mana apa mana mari tekan gang selalu. Allah. Tak boleh lagu tu. Apa kata jahat tu. Jadak gitu. Zalim. Kalau kita tak ada buat dengan dia, tak ada sendaga dengan dia, kita jatuhlah zalim. Zalim kepada orang perempuan. Kalau tidak melalui sentak lu tubuh tu zalim. Buatnya hanya dia. Dia tak ada tegur anak lagi. Kita ni sudah dah. Oh zalim. Jangan buat zalim kat orang tak baik. Nampak saya kata ni, wallahu la yahdi qaumaz zalimin. Saya tak tunjuk orang zalim.
tahu hidayah itu. Dia tahu hidayah, dia pun dah tahu kita hal. Berlebih-lebih lagi dikandaki beramah tamu, bercampur gaul oleh amah tamu. Manakala sempurna kemauan masing-masing. Bahawa kata sempurna dah tu kita tamu baik dia. Kerana demikian itu beramah tamu tu akan menghilangkan juga malu itu. Hilang juga malu tu. Bahawa sudah sempurna dah anak masing-masing. Sama-sama sudah dakar dah. Kita pun gaib dakak dia, siung dia. Lepas tu tidur apa dah. Oleh demikian janganlah mustahak dibiasakan bergurau-gurau dan bersenda-senda itu sebelum melakukan kemauan masing-masing dan selepas kemauan masing-masing. Berkata oleh ahli-ahli yang mempelajari akan tabiat binatang. Orang ahli binatang. Bahawa burung merpati itu mempunyai tadai amat mulia, ya, burung merpati. Iaitu tabiat burung merpati ini, burung merpati ini memulakan tujuan dia dengan bersuka-suka dan kejar-kejar, dan begitu juga apabila selesai pada tujuannya dengan tidak merasa lemah dan malas, kejar-kejar juga. Kalau yang nak buat kerja, dia buat kata-kata burung merpati padanya. Bos sudah pun lagu tu juga. Dia buat kata-kata baik juga. Sebab mau tak burung. Kita cakap dia hendak dengan burung merpati tu. Keinginan perempuan pada bertubuh. Berkata seorang raja pada pendetanya, pada hukamat dia. Dia sejak raja dulu dia ada hukamat dia, orang penasehat dia. Siapakah yang lebih keinginan, laki-laki atau perempuan? Raja tanya. Orang lebih ingin sekali. Apa dia? Orang jatuh ke orang tu? Maka jawab pendeta pada raja, sedoa keinginan perempuan tu bersamaan dengan sekuat-kuat keinginan laki-laki. Malang tu. Orang tina tu terik sekali dah. Nak banding orang kata kuat kali ingin ni. Tengok ayat kata kuat, orang tina. Ni, hari ni. Kalau Nabi kata 99 tu dah. Kita nak gagah dah. Nak banding orang tina hak doa sekali. Arang kuat kali. Ni dia. Maka tetah raja itu pun suruh. Apakah keterangannya? Kata gitu mana dalil, mana keterangannya? Katanya sedoa orang Tino ni, keinginan orang Tino ni bersama dengan kuat, keinginan laki-laki. Dia kata orang kata kuat sekali itu. Mana keterangannya dia? Maka jawab pendeta itu, adapun keterangannya itu ialah perempuan yang seorang tu dapat menghabisi beberapa orang laki-laki. Tino seorang, orang jatuh 5, 10 ada. Tak ada apa. Kadang-kadang 2 lagi. Apa? Ini sakit. Ambil kata sakit ni. 2. Ni dia tahu kan? Maka tetah raja itu pun tetah ni tanya lah. Maka apakah sebabnya perempuan itu kurang mandinya daripada laki-laki dan keinginannya lebih? Raja tanya. Boleh gitu tu. Dia seorang boleh menghabisi apa orang lelaki tu apa? Sebab apa? Sebab orang tina kurang mani dia, okey? Ataupun keinginannya lebih. Yang tanya tu. Maka kata pendeta itu, karena mani perempuan itu turun dari dadanya dan laki-laki itu maninya turun dari belakang. Subi. Dan ada pun lambatnya mani perempuan itu turun keinginan ialah karena jauh perjalanan mani jauh tu ada. Kalau saya katanya yakhruju min baini sulbi wat tara'i. Apa dah? Tara'i tu. Itu dah ada. Sulbi tu kita keluar air mani itu baini sulbi wat tara'i. Bercerita pendeta para raja itu akan kisah seorang raja yang telah mereka akan hamba perempuan. Maka diperintahkan sebanyak 300 orang mengereja akan dia, akan hamba tu. Dia murid raja ni murid pada hamba dia. Lalu tu dia suruh orang jatuh 300 orang buat kerja dengan dia, dengan tina tu. Tetapi masih juga penuh keinginannya dan berharap nak lagi jatuh. Kuat lah tu ni. Sesungguhnya benarlah bahawa perempuan itu sangat inginkan laki-laki. Hanya tertahan kerana malu. Tertahan apa? Kerana dia malu. Ya. Kalau tak malu, sudah.
Mana dia ni? Warada hadis di belakang bawah pula. Laula anna Allah arqa alaihinna al-haya'a la barakna tahta ar-rijali fil aswaq. Laula, kalau tidak Nabi kata, anna Allah wa ta'ala arqa makna melabuh. Melabuh alaihinna di atas mereka itu oleh perempuan al-haya', malu. Kalau Tuhan tak ada sifat malu ke dia. Orang Cina ni la barakna, nascaya dia tu terung. Barakna mana terung lutut. Tahta rijal di bawah lelaki-lelaki fil aswaq pada kedai-kedai. Semua kedai terung lutut. Semua kedai terung lutut. Ui Allah lalu dah. Mana gitu. Lelah. Kedai lelah. Kalau siapa tak sempat malu dia. Ni tak saya malu dia tu dia maksudnya. Terung lutut semua. Ni ayat tu. Ni ala bujari ni ala khatib. Dulu 3 muka itu ada bujari ni so. Muka dia nya 300. Hadis yang duduk dalam tu. Dan lagi berlainan antara laki-laki dan perempuan, ialah laki-laki itu timbul keinginannya dan bertambah berakhirnya manakala cukup umurnya. Kalau cukup umur dia mula berakhir. Dah. Mana cukup umur dia? Dia mula je. Kalau umur hak baliknya mana 25. Tu umur dia. Penuh tu berakhir dia. Dan akan semakin kurang berakhirnya manakala tambah umur. Ya itu. Dia tambah umur baru keinginannya. Tetapi perempuan-perempuan itu bertambah keinginannya dan berakhirnya manakala bertambah penuh umur. Kalau tambah penuh kaburi. Dan bertambah penuh badan. Kalau badan kuat kaburi. Kita ni mula-mula kan nak mata ni. Tengok sikit pun baik. Dua pun baik. Allah-Allah ni kalau lama kau dulu proses kau jatuh gitu. Dia tak naik. Kalau lama kau jadi proses dia. Hak ni tak gaduh tak. Sampai jangan kata dua orang jangan. Dah lagi tu. Tetap kalau ditanya akan seorang perempuan, orang tanya, siapakah yang lebih halal dan berakhir? Apa dia? Laki-laki atau perempuan? Orang Tina kalau jatuh lebih lopo tak nak sekali. Tak nak pada tubuh. Maka jawabnya seorang perempuan itu tidaklah yang tahui karena kedua-duanya sama menuju dan mencari yang satu lagi. Pokok yang dua tu. Nak lagi ada dua orang. Pak ni dah nak ni dah nak aku. Dia tak tahu. Bertanya raja itu pula ada pendeta itu. Apakah perkara yang sangat disukai oleh perempuan-perempuan? Apa yang suka? Maka jawab oleh pendeta tadi, perkataan yang baik dan bertubuh yang lama. Pak ni dia nak sekali lagi. Kecek baik dengan dia, kecek lemah-lemah, lepas tu tubuh yang lama. Bila kita tubuh kita ni kita lebih lama sikit dengan dia. Tak apa. Maka tanya raja itu lagi, apakah yang mengekalkan kasih sayang dalam hati-hati perempuan? Maka jawab pendeta tu, bergurau senda sebelum bersetubuh dan menyudahkan dengan sempurna. Hak inilah yang mengekalkan kasih sayang dia dalam hati kita. Dalam hati dia. Nak buat kerja, gurau dulu, lepas tu sudah dengan sempurna. Bertanya lagi ia raja, apakah yang lebih beri guna dan rahim mereka itu perempuan. Maka jawabnya selalu berketiduran dan bersetubuh. Tidur sekali dengan dia dan setubuh. Itulah we guna pada rahim dia. Apakah pula yang mendapingkan kasih sayang mereka itu? Yang mendekat dalam daping ni. Nak mendaping saya, dekat lagi. Jawab pendeta tu bersama-sama keluar mandi dia sekali. Dan apakah yang merosakkan perkasihan mereka itu perempuan? Dia ada kasih kita molek, tapi apa dia nak boleh rusak kasih dia tu? Jawabnya melakukan perkara yang menyalahi daripada tersebut itu buat menyalahi hak tu. Karang kasih dia kita. Dak dengan kita tu. Tapi dah itu kita. Mana orang sebut ni senda gurau, pecek baik, tubuh lama, tu tu. Kalau pergi menyalahi dengan tu, jelah rusaklah kasih saya. Bertanya lagi raja itu, apakah yang membawa perempuan-perempuan itu jadi berubah kemudian daripada bersangat kasih saya? Siapa dia? Mula tu kasihlah dengan kita ke mula-mula tu. Lepas tu jadi kabur dengan apa dia jadi. Apa dia yang bawa yang dia betul dia.
Jawabnya, oleh kerana bersangatan cemburu dan lemah alak laki-laki itu. Orang jatuh tu cemburu dah, pasal alak dia lemah. Tak ada. Hak ni kasih sayang kita dulu itu dia terkurang. Berubah lagi. Bertanya lagi ia raja lah. Apakah yang bawa perempuan menjadi rusak perangai? Jawabnya, jawab pendeta, kerana alpa dan lalai laki-laki, dan kerana banyak harta mereka itu. Mereka itu laki-laki itu. Itu rusak juga kerana banyak harta mereka itu perempuan. Dia rusak. Bukan laki-laki tak. Mereka itu perempuan. Satunya boleh bawa perangai dia rusak ke sini ni. Satunya kita tu buat alpa. Buat alpa buat main-main, dah lalai laki-laki. Tak ada paduli mana ke dia, tak ada berarti mana tu alpa. Dia alat bala, saya nak tidur dengan dia, tidur, saya nak gigi, tak ada hormat dia. Hak ni jadi hidup perangai. Yang keduanya kerana banyak harta mereka itu. Dia orang kaya. Habis tu nak ingat sikit, orang Cina kaya panggil rusak. Kerana apa? Kerana orang tua dia hajar wui. Wui lah kau, wui nak duit, wui dia duit banyak. Bahawa boleh kita duit ada, nak royak sikit, tak dengar. Dia bahasa susah. Orang bahasa sedak ni, dia semua susah, dia tak apa lagi. Jadi hidup lagi. Tuh. Dia tak ada punah orang. Nah tu. Ayat atas orang boleh. Ditanya seorang perempuan yang banyak pengetahuannya. Pengetahuan seorang perempuan, banyak ilmu. Karena apakah kamu tidak suka bersuami? Ya ni orang pengetahuan banyak. Saya tanya dia, apa lemon tak suka nak bini? Tak suka nak berlaki? Jawab seorang perempuan tu, aku bimbang bahawa ia seorang laki-laki membawa kepada aku perkara yang aku tak kandaki. Dia takut orang jatuh buat dengan dia tak suka dia kandak. Maka jadilah aku berharap padanya, kepada seorang tu laki-laki, dan ingin hatiku hendak muahkan kita berhaiku. Maka tiba-tiba aku tidak mendapatnya cara tadi, maka akan menyebabkan aku sentiasa berdosa kita. Sampai tu dia tak ambung. Suami tak mau laki tu, dia takut itu. Dia nak mati. Tu orang jatuh tak ada uang, dia tak reti. Tapi kalau boleh tak kena badan nanti. Bila sungguh-sungguh ni. Getar lah kalau boleh lelah tu. Maka ditanya akan dia, tanya lagi. Akan seorang perempuan yang banyak pengetahuan. Apakah perkara yang kamu hadap daripada seorang laki-laki itu? Maka jawabnya, aku hadapkan dia, laki-laki itu, orang yang tegak badan. Badan tegak mulai emas. Dan gagah pula perkakahnya. Apa gagah? Apa hebat. Panah badannya, serta berisi dagingnya. Cergas dan bergerak orangnya. Gerak pun cergas lah. Yang nak lagu tu. Ketika dia ada royak lagu tu, ada seorang tua perempuan di situ. Orang perempuan ada di situ. Maka tahu orang tua itu. Orang tua itu jawab, sebenarnya hei anakku, kalau aku mengetahui akan adanya sifat seperti itu, supaya daya hari lah. Mana? Orang tegak badan, gagah pula perkakah dia ingat ke tu. Kalau aku tahu kata ada sifat itu, sifat seperti itu dalam syurga, aku tidak akan berlaku musyak oleh aku barang sekulit masa sekalipun. Karena ingin hendak memasuki syurga. Ya. Kalau ada betul. Tak murah ya tu. Nak royak kata payah lagu tu. Payah tu dah nak orang tu cari mana? Cukuplah kau itu. Tuai badan pun sedap, kakah pun pula gagah, panah badan, isi daging, tinggi, cergas, gerak. Payah cukup itu. Sampai tu Tina menjawab itu, Tina tua tu. Ya, kalau aku tahu kata ada sifat ada syurga, aku tak mau siap dah. Ya, aku nak ingin masuk syurga. Tu noyak ke apa tu? Noyak kata payah atas dunia ni. Syurga nak apa lah. Dicerita orang ketika dibawa akan Sakrat, ahli falsafah Yunan itu. Sakrat ni ahli falsafah Yunan. Kalau yang ngaji nak dia tak ya ada tu ni Sakrat. Karena hendak dibunuh. Dia ni kena bunuh juga mati Sakrat ni. Maka terlihat ia Sakrat akan seorang perempuan
Dibawa juga kerana hadap dia bunuh. Bila dia bawa pergi tu, dia nak bunuh dia tu, dia nampak orang Cina dibawa dan nak bunuh juga. Maka bertanyalah Sakrak akan orang yang sekelilingnya. Orang ada dekat dia tanya. Sakrak tanya orang ada dekat tu. Apakah sebabnya perempuan ini dibunuh? Sebab apa dia kena bunuh? Maka jawab orang-orang di situ, kerana ia orang perempuan telah berzina. Padahal ia sudah bersuami. Dia ada lelaki dah berzina lagi. Sampai tu dia mau raja bunuh ni. Maka ujar Sakrak. Ujar ni makna jawab Sakrak. Kamu semua telah zalim, ya, kamu semua zalim buat ni. Kerana tidaklah pelik bahawa perempuan itu berzina, tak pelik ya, cara zina tak ada pelik. Dan yang pelik itu bahawa perempuan itu dapat melihara dirinya pada zina. Hak tu hak pelik kali. Zina tak pelik ya. Orang Cina boleh dapat menahan diri dia pada zina, tu lah hak pelik sekali. Kerana apa? Kerana kejadian perempuan ada syahwat. Kejadian daripada nafsu. Kena. Habis tu tak ada pula. Habis dia kata zalim bunuh dia. Habis tu payah tu lah ni tu. Kena juga dia ada nafsu. Dia mahajak ke sikit. Sudah dah. Dia dah. Bahaya dia hari ni. Betul dah. Keadaan yang baik untuk bersetubuh adalah bagi perempuan itu beberapa keadaan yang bersetuju bagi laki-laki bersetubuh akan mereka itu perempuan. Ada masa dia, ada keadaan dia. Tengah daripada keadaan itu bahawa disetubuh akan perempuan itu pada ia mula hingga penyakit demam. Apa kata ia mula hingga penyakit demam itu setubuh dia. Atau dia setubuh. Ketika itu adalah sangat munasabah untuk disetubuhkan ketika mula hingga demam. Ketika mula dia kena demam itulah, jadi demam. Tubuh dia tu. Kata mulai ya. Dan pada masa perempuan itu mengenai satu-satu hal yang menakutkan, dia takut gapo dia kena pejuk apa, dia kata baik. Hilang. Maka akan hilang takutnya. Kita gimak dia hilang takut dia. Tu keadaan hebat. Bercerita oleh seorang pendeta, apabila dikehendaki akan anak perempuan itu cerdik dan pita ni bijak, maka marahkan perempuan itu kamane bersetubuh dengannya. Marah murid dia dulu, lepas tu setubuh. Ni kata. Dan setengahnya pula berkata, hendaklah disetubuhkan perempuan itu pada bulan ke-6 daripada mengandungnya bulan ke-6. Bulan ke-6. Ataupun kamar dia ada bulan 3. Bulan 3, bulan 4. Sebuah dikata hak tu sikap yang baik. Bercerita oleh orang-orang yang mengetahui akan rahsia-rahsia perempuan, bahawa bersetubuh dengan perempuan pada siang itu adalah lebih nikmat dan memberhaikan awak kerja tengah hari. Lepas zuhur, buat kerja. Hak ni lebih molek ya. Lebih nikmat dan lebih sedap sikap tu. Kenapa? Karena waktu itu kemaluan perempuan berjalan dan bergerak. Jalan molek dah gerak molek juga tu. Ia bersih molek, tak ada basi pada. Ni kawan tidur dah. Wasip pen buat kerja, barang-barang basi dah tidur dah. Tu tak ada. Dia tengah hari suci molek. Maka menyebabkan bergeser-geser kemaluannya yang menyebabkan pula panas dan menambahkan nikmat itu. Yang mudah gesek molek. Adapun pada malam hari, malam. Oleh kerana ada waktu tidur itu tertutup oleh kemaluan perempuan itu, menyebabkan berubah keadaan semalam. Sampai dah malam, dia sewak-awak malam tu. Bismillah ni boleh tak? Yang tidur dulu, dah tidur tak lewat dah. Dan awak boleh nak basuh juga malam dulu, bawa kerja. Dia baru basi, dia baru sunat. Bagaimana berubah keadaan mulut itu oleh sebab lama tertutup. Dah lama tak ada kaca, ubah juga mulut ni. Bawel. Bertambah lagi, pula manakala pada siang hari terakhir kali pula bersuci dengan air yang tawar itu akan menambahkan pula kebaikan. Ada nak banding dengan malam. Dan kita nak buat kerja balik malam, kita kena buat kerja awal-awal sikit. Kita anak wirida dan tidak awal. Berkata oleh ahli-ahli yang mengetahui akan hal-hal perempuan, bahawa tidak sedia disubuhkan perempuan-perempuan malaikat selepas umurnya 12 tahun. Dia nampak faham 12 tahun dulu.
Karena sebelum cukup umurnya begitu akan memberi mudarat pada perempuan itu dan juga kepada laki-laki dan melemahkan dalam itu. Tapi umur 12 tahun dia tak mari lagi. Ini tak ada mari lagi ke sini ni. Mari ke dik, tengok mah dik. Mari kita. Dia nak mari ni je 2 tahun setengah, 12 tahun setengah. Awak emang pun 13. Dia mari. Ni orang mau kita. Mereka budak tu tegar molek. Buat tu besar molek. Boleh jadi juga. Kalau orang ke Arab kono, dia boleh jadi 12 ni. Kalau dia buat tegar molek. Orang mau kita ni balik kenya 13. Budak tu. Tapi nak mula jemaah di situ lah. Maka masa kesempurnaan perempuan itu ialah manakala sampai umurnya 2 tahun masuk ke 13. Benar tak itu tu. Umur 2 tahun. Tak kenal. Manakala sampai umurnya 2 tahun masuk 13. Umur 12 tahun tu lah. Bukan 2 tahun, 12. Tak kenal tu. Manakala sampai umurnya 12 tahun masuk ke 13. Tahun 13. Pada masa itu tegak oleh dadanya dan tebal oleh bibirnya. Bibir haraknya pun tebal. Dan apabila sampai umurnya 18 tahun, maka itulah masanya sempurna malunya. Malu pun pernah lah dikata. Dan penuh kemauannya. Mauannya penuh. Dan lembut isi badannya. Dan mulai berubang. Serta berkedut-kedut mukanya. Dah tak ingat lakukan lagi. Sehingga sampailah umurnya 50, 18 tahun. Nak lagu tu tambah dia tu. Sehingga sampai umur 50, 18 tahun, 58 tahun. Maka mulai kena kulitnya. Dia sampai umur 58 tu kena lah. Mula kena kulit dia dah lembut, isi badan pun lembut. Dan mulai berubang serta bergeduk-geduk mukanya. Dewasa itu tidaklah akan datang bulangnya lagi. Bulan haid nak hari lah. Kata tu. Dan berhatilah beranak. Dan akan banyak mandi. Dari beranak banyak mandi satu. Dan ada pun akan laki-laki pula berhati daripada mendapat anak manakala gugur oleh bulu perut. Bulu perut gugur habis dah. Tak boleh dah nak orang datang. Berkata oleh setengah pendeta di dalam perkara bertubuh, apabila bersucilah perempuan itu pada bersalin dan membersih dia akan kesan-kesan bersalinnya itu, maka maulah disegerakan bertubuh. Bila sudah siap dia lepas beranak lah. Kita subuh lepas pada mari nifah pun siap tu. Suci dan nifah lah. Kita subuh dia. Itu lebih baik. Karena di Mekah itu subuh di katu tu memberi kebaikan pada perempuan itu dan mengembalikan nafsu berahimnya. Karena ia telah bersusah dan berteruk bersalin. Banyak kulit semula semangatnya. Dan lagi adalah ia seperti orang yang kosong perutnya. Ia orang perempuan yang lepas pada beranak tu. Seperti orang yang kosong perutnya karena tidak makan, dan dahaga karena tidak minum. Maka dapat menghilangkan dan beri kepuasan kepadanya, pada perempuan itu dengan jimuk tu. Lepas tu perut-perutnya kosong lepas beranak. Adapun pendeta-pendeta Hindi berkata, ada pula pendeta-pendeta Hindi berkata bahawa perempuan yang cantik itu bersangat cantiknya ialah pada hari perkahwinannya, hari nikah tu. Kalau tina jangok lah hari nikah tu. Dan pada masa bersalinnya lepas ada beranak. Ataupun pada bulan kedua pada mengandung. Jangan. Berkata pula seorang tabib bahasa Arab, apabila kamu hendakkan perempuan kamu itu mengandung, awak kata nanti perut besar, maka suruhkanlah dia berjalan-jalan dalam rumah itu barang 10 kali pergi balik. Maka di Mekah itu akan menyebabkan rahimnya menjadi rendah. Dan di waktu itu akan menyebabkan lebih menerima ia rahim akan kandungan. Mudah 5 kali kan lah. Kita buat kerja dengan dia tu mudah. Perkara yang sedia diketahui berkenaan jimuk. Ketahuilah bahawasanya kebanyakan orang yang jahil akan perkara-perkara jimuk telah menghalang mana mensekat
akan manusia dengan berkata bahawa bersetubuh itu berbahaya kepada manusia dan bawa penyakit dan menjadikan tua. Orang halang mana anti jimuk. Dia kata gitu. Sebuah tu bahaya. Lepas tu bawa banget tua. Perkataan ini tidaklah sebenar. Tak betul kata itu. Karena kita lihat berapa banyak orang yang sudah tua, yang hampir 100 tahun umurnya, tidak pernah berhati ada jimuk tak. Tak ada mana beradu tak. Dalil dah. Dekat 100 tahun. Tak ada beradu lagi itu lah. Dia molek lagi dia. Ni, balik tua aku tak apa. Tak nak nyakit tua gagal. Padahal mereka itu sepenuh pendengarannya dan perlihatannya tergagah pula lebih pada kebanyakan orang muda. Gagah. Dan kita lihat pula orang yang tidak pernah berjimuk tetapi segera menjadi tua. Dia kata jimuk banyak tua ada karena kelemahan susunan anggota mereka itu. Perkataan yang sebenarnya mana dia? Bahawa bersetubuh itu berbahaya kepada orang-orang tua dan orang-orang yang sakit dan orang yang lemah susunan anggota dan memberi mudarat jika dilakukan lebih daripada yang sepatutnya. Itu mudarat. Kita orang tua, kita orang sakit, susunan anggota badan kita pun kurang betul mana. Jimuk banyak lebih dari sepatut. Itu yang mudarat. Dan inilah hendak diterangkan sukatan yang sedia untuk manusia serta adalah sehat yang sempurna. Mana dia? Maka bagi orang yang muda selepas balik dan antara umurnya 20 tahun, 22 tahun. Baik sekat balik 15, tengok siapa umur dia 22 tahun. Di setelah tu maka mudarat membanyakkan jimuk. Jimuk 3 kali banyak mudarat. Cara jatuh ni. Dan akan menyebabkan kurus dan cangkung. Cangkung ni mata dalam. Mata-mata nampak kepong dalam mata. Adapun mereka yang antara umurnya 22 dan 30 antara tu, maka sedia berjimuk 2 kali sehari semalam. Sehari semalam tu 2 kali jimuk. Kalau orang ambil sekat umur 22 sampai umur 30, di celah-celah tu kena jimuk 2 kali sehari semalam. Malam sekali, hari sekali, malam sekali, hari sekali. Sekali pada waktu siang dan sekali pada waktu malam. Dan sebanyak-banyaknya 3 kali. Ini untuk menjaga kesihatan. Dalam sehari semalam. Dengan syarat bahawa adalah berjimuk ia dengan perempuan yang digemarnya dan dikasihi. Syarat itu pun. Jimuk kalau kita gemar, kalau kita kenal, kalau kita cok ia. Lepas tu kalau kita kasih hati. Kalau ni tak ada syarat. Lebih pun tak apa. Kerana berjimuk dengan orang yang tidak digemari dan dikasihi itu akan berbahaya. Bahaya je. Jimuk orang timur tak ada cak lah, ada kenal lah dia. Bahaya kalau jimuk orang. Adapun orang yang umurnya di antara 30 dan 40 di antara itulah tu, maka tidak baik berjimuk lebih daripada sekali pada sehari semalam. Sekali sehari semalam itu lebih dari itu tak baik dah. Dia kena sehari semalam sekali. Dan sebanyak-banyaknya 3 kali pada tiap-tiap 2 hari 2 malam. Tiap 2 hari 2 malam 3 kali. Kalau orang umur 30 hingga sampai umur 40 di antara tu. Dan orang yang antara umurnya 40 dan 50, maka tidak baik berjimuk lebih dari 2 kali setiap 3 hari. Ya, 3 hari lebih 3 hari tak baik. Dan orang yang umur antara 50 dan 60 tahun, maka tidak baik malaikat sekali pada setiap 5 atau 6 hari. Ini seminggu sekali. Kalau orang cuang tu, cuang 50 antara 60. Dan orang yang umurnya di antara 60 dan 70 tahun, serta sihat badannya bergagah molek, tegak anggota dia pun kemah molek, eloklah dalam sebulan 3 kali bertubuh tu. Minggu sekali. Malam Jumaat ya dia ni. Orang di antara tu. Kalau gagah je lah. Tak agak kan tu. Mek waktu pengatik ni. Abang dia memang kata, oh galak nombor tua-tua pun nak bini. Dia tu jauh, dia puas tu. Tuan dah umur 70. Dia kesik, dia ada gula duk kacak, kacak belakang. Padahal tu yang enggak sejauh.
Dan orang yang umur 70 membawa ke 75 dengan syarat sihat badannya lah, tegak anggotanya, maka bolehlah ia bertubuh sekali atau 2 kali mengikut kekuatan. Bolehlah. Dan orang yang berumur 80 tahun, umur 80 dah, maka tidaklah berupaya lagi bertubuh malaikat sekali di dalam setahun atau 2 kali. 6 bulan sekali. Dan jika keinginannya kuat dan tenaganya masih banyak, bolehlah ia bertubuh 2 kali, 2 bulan sekali, boleh. Manakala genaplah umurnya seorang itu 90 tahun, maka tidaklah elok lagi bertubuh ia. Tak baik dah. Goyak dah tu. Ada kawan? Tak baik dah. Ni, anak dalil ni, ada lagi tak betul ni. Dia gagah tu. Dia gagah. Hak ni abang tu suka stand je. Lagu ni nak jaga kesihatan. Habis tu kalau kita turut nafsu dakwah pun tak boleh. Jadi rusak badan. Ukuran-ukuran ini mengikut sifat badan manusia yang sederhana. Maka bagi mereka yang kuat susunan badannya dan anggotanya serta pula tegak kejadiannya. Kejadian pun tegak molek, maka bolehlah ia mengikut peraturan orang yang termuda daripadanya 10 tahun. Itu. Kalau ia umur 10 tahun dah, umur 90 lah. Tapi badan dia gagah lagi sihat molek. Mengikut orang yang umur 10 tahun. Tahun bawah. Mana umur 70 tadi. Mengikut tu boleh. Orang yang mudarat berjima itu ialah orang yang merasa sakit kepala selepas bertubuh. Lepas bertubuh sakit kepala. Mudarat kan. Dan berdebar-debar hatinya dan pucat warnanya dan orang yang selalu kering mata nampak kering. Dan orang yang sakit sendi-sendinya atau sakit buah pinggang. Orang ni mudarat dah jimak dia tu. Ada kata jimak bagi berubat dulu. Dan orang yang berfaedah berjimak itu ialah orang yang masih remaja, masih muda remaja. Dan sihat badannya dan yang tegak badan. Dan orang yang selalu berahi dan orang yang berkeluar dengan maksudnya. Maksudnya orang yang rindu. Maksud. Orang yang rindu dan ia kasih. Dan orang yang sudah lama tidak berjimak dan orang yang baru berjumpa dengan kasihnya. Ini faedah jimak tu boleh nampak. Hak suami isteri pula. Hak suami yang wajib isteri mengerjakan. Mana dia? 1. Taat isteri akan suaminya pada perkara yang mengharus oleh Allah dan perintah akan dia akan Allah. Maksudnya perintah akan dia. Akan perkara ni lah. 2. Tidak keluar dari rumah melainkan dengan tahu suami dan izinnya. 3. Isteri melihara kemaluan suami dan kemuliaan. Jaga tu. Tu apa katanya? Hak kita tu, isteri tu kena jaga kemaluan. Apa kita malu tu jangan royak dia. Pak, isteri tidak boleh mengizinkan seorang masuk rumah malaikat dengan ada suami bersekali. Boleh? Suami nak ada. Dia nak isteri orang luar masuk rumah tak boleh. 5. Isteri menjaga harta suami dan rahsia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilaiha saratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsika. Artinya yang bermaksud sebaik-baik perempuan itu ialah perempuan yang apabila engkau lihat padanya, pada perempuan itu ia perempuan menyenangkan hati engkau. Bila tengok dia kita jadi senang hati. Dan jika engkau merintahnya, ia perempuan taat. Dan jika engkau tidak bersamanya, ia perempuan menjaga harta engkau dan juga dirinya jaga. Inilah sebaik-baik yang perempuan lagi. Hak-hak isteri yang wajib suami kerjakan. Ni hak-hak isteri. 1. Suami beri nafkahkan isteri, nafkah zahir dan batin. 2. Tunaikan hak-hak pergaulan lelaki isteri dengan sepenuh, iaitu nafkah batin ni dia sepenuh oleh itu. Hak dia tu. Habis dia kalau tak tunai dengan sepenuh, makna kita berdosa gitu. 2, 3. Suami beradil pada keinginan di atas isteri-isteri, iaitu buat bersumpah belaka. Ya kata. 4. Suami tidak mengurangkan giliran serta isteri yang lain. Jika isteri lebih dari 1, tak ada nak sumpah. Kalau hak 2 malam, hak ni pun 2 malam. Jangan kurang. Qala Allah Taala fi surah Rum,
Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan sebahagian artinya dan sebahagian daripada tanda-tandanya tanda kuasa Tuhan bahawa ia Allah jadikan baik kamu dari jenis kamu jodoh-jodoh yang kamu senang-senang kepada oleh jodoh. Dan ia Allah tu jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang. Percintaan dan kasih sayang, rahmah. Sesungguhnya di tentang itu ada tanda-tanda baik kamu yang mau berfikir. Itu saya. Tak ada kena muku tiba-tiba jadi kasih sayang. Apa? Itulah dalil kata kuasa itu saya. Ni kita ada usaha. Kita tahu ke ilmu ni itu tu, awak jadi mawaddah kasih mesra, rahmah. Ni hak besar. Bainal waladi wal walidi. Soal, apakah yang wajib atas bapa bagi anak? Wajib gapo bapa bagi anak? Dan apakah yang wajib atas anak bagi bapa? Jawab, wajib atas bapa bahawa menilik kepada anaknya atas jalan asal, jalan humi, jalan asal lah. Bahawa anak itu satu amanah yang mengiring oleh Allah Ta'ala di atas dua tangan yang tilik. Bila ada anak tu, dia tanya, nama daripada anak kita tu, kata ni satu amanah tekin kita. Dan Allah menutup dengan meliharanya, saya sejaga dia dan menjaga atas amanah itu anak tu. Maka wajib atas bapa pertama kali ialah bahawa mengelokkan memilih ibu yang lagi hasil anak pada jalan ibu. Kena elok situ. Nah, baik dia milih ibu tu lagi. Sayang anak. Ibu ni sayang nampak jadi anak. Nak elok situ lagi. Apa itu nama ibu yang saleh tu? Nama ibu yang salehah, kita kena salehah kata. Serta kita berdoa dengan Tuhan. Habis itu jangan lupa. Tiap-tiap pas main bacalah doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca tu. Mudah-mudahan sama kebur doa tu bolehlah isteri ya qurrata a'yun. Sejuk mata hati dan jadi imam. Jadi orang yang takwa lah kalau anak Isa tu. Doa tak mau tu dia punya. Kalau kita tak ada bini lagi ni, kita dapat tu. Kalau tak molek minta berjauh lalu. Kerana merosakkan kita tu. Dan sungguhnya telah datang pada hadis, takhayyaru linufikum wa inna irqa dasatun. Maksudnya, adalah pilihlah kamu bagi air mandi kamu. Air mandi ni bagi tempat air mandi kamu. Pilihlah. Maka sesungguhnya yang keluar itu yang mutadabir tipu daya dan helah yang keluar tempat Tuhan. Apa juga terbir tu tengok. Sampai tu Nabi suruh ambil nasak molek. Betul ni. Tina tu. Nasak apa baik kita nasak yang soleh. Barulah supaya anak jadi soleh. Dan lagi pula mengelokkan pilih nama anaknya dan membaik tarbiyah dan akhlak anaknya, membaik tarbiyah dia. Pendidikan dia dengan baik kita orang sebagai pak. Dan mengajar ke anaknya pandai atau pekerjaan yang berkuasa berusaha daripada yang bekerja. Ajar itu anak itu. Ajar kerja. Dan menjaga anaknya pada perkara yang jahat. Jaga dari awal lagi. Dan bercampur dengan jahat, orang jahat tu. Dan mengajar kerja agamanya dan menyungguhkan anaknya atas ibadat dan takwa, takut Tuhan. Dan buatlah ikut yang baik dan contoh yang elok di hadapan anak itu. Buat contoh yang baik. Ini wajib atas ibu bapa ni. Kalau tak awak lagu tu dosa kita ni. Boleh hendak dosa. Ni dah jadi berakhir dah hari ni. Buku dia kita tak ada paduli, tak ada ajar dia, tak ada tarbiyah dia. Sampai terjadi habis penyakit dah hari ni. Buku sini. Kita lagi tak boleh dah halak dah. Kita kena tenang. Nah halih dah baik, tak boleh bakar baik dulu. Kena ada tarbiyah, ada didikan ada anak tu. Didik bini, boleh anak, didik anak. Dan wajib atas anak itu pula. Bahawa menyambung ia ke kerjanya serta bapa. Kalau dia kerja kerana bapa kena utama. Dan membalas kebaikan bapa dengan seumpamanya. Dan menghormat dan taatkan bapa pada barang yang tidak musiat. Apa tak musiat nak taat kepada bapa. Dengan Allah musiat. Dan mengelakkan bercampur gaul dengan bapa. Bila kita duduk sekali dengan dia, kita kena baik. Jangan kita buat panah, jangan kita kecek-kecek dengan bapa. Dosa.
kita ni balik kan ada. Kadang-kadang kalau orang tua tu kita nak baikkan, tak boleh nak baikkan, kita kata. Kalau kawan tu, dan buat online, bebel sini. So, soal muk lagi, komisan tu. Tapi kalau orang tua, Allah, tak boleh. Orang tua kita nak kata baik sekali, lebih dari apa-apa. Lebih lagi waktu tuanya. Qala Allah Ta'ala fi suratul Isra. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waqfid lahumu janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah perintah supaya engkau tidak sembah melainkan akan diakan Allah. Dan hendaklah engkau berbuat baik pada bapa. Jika salah seorang dari mereka itu, dua bapa itu tua atau dua-dua sampai umur tua dalam peliharaanmu, dia tua tu adalah jagaan kita. Maka janganlah engkau berkata kepada mereka itu, oh, dan engkau jerkah mereka itu. Jangan kata, oh, nak jerkah jangan. Tetapi berkatalah kepada mereka perkataan yang mulia dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Karena sayang dan katakanlah, hai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka pelihara akan daku waktu kecil. Doa itu. Oh, semualah ayat tua kita ni. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oh, semua apa semuanya. Ada yang diajak saya jawab kita. Butuh kita mengujinya sekarang. Tapi kita mana kita. Ilmu pak tabik, kopak tawadu. Nak lebih dah ni. Pada satu hari Khalifah Harun ar-Rasyid mengumpulkan apa orang topik yang terkenal dari apa negeri untuk bertanya mengenai ubat yang tiada mendatang ke penyakit selepasnya. Selepas pada masa ubat ni tak ada penyakit. Ubat ke apa? Harun ar-Rasyid tanya. Apa topik yang dijemput ini ialah topik Iraq, topik Roman, Rom, topik India, topik Habasah. Pak Khalifah berkata, adalah setiap orang kepada kamu menerangkan apakah ubat yang tidak ada penyakit pada ubat. Ubat apa tak ada penyakit. Satu topik India menjawab, ubat yang tidak ada penyakit padanya, pada ubat tu ialah kedekai hitam. Makan 3 biji setiap pagi. Kedekai ni tidak tahu juga kedekai. Saya lah ramah tak semua kedekai. Dia tak makan kedekai. Dua topik Iraq berkata, iaitu biji halia yang putih. Ini tak apa kita tengok. Halia putih tu. Makan setiap pagi. Setiap pagi makan tu. Dia makan dia tak ada penyakit dah. Apa tu. 3 topik Roman. Bahawa ubat yang tiada ada lagi mengakibatkan penyakit ialah dengan minum air hangat 3 regam setiap hari sebelum makan pagi. Bahawa makan pagi, minum air hangat 3 regam. Menurut pendapat saya air panas. Ya begitu. Pendapat saya, pendapat orang penulis kitab. Dia tak air panas lah. 3 regam pagi, tak air panas dulu. Kalau air suwai tak apa. Air suwai tak ada masalah lah. Air panas. Dia tak gitu. Sebab apabila tiba giliran topik Habasah. Topik ni bomo lah. Beliau berdiam diri. Sehingga Raja Harun ar-Rasyid bertanya kepada beliau. Maka topik Habasah menjawab, kedekai hitam itu ya mengakibatkan penyakit sadawi. Penyakit sadawi ini melipat perut besar. Jadi belipat perut besar dia makan dia. Ini penyakit itu. Biji batang halia putih itu mengakibatkan safrawi. Menjauhkan perut dari tepaknya. Jadi perut jadi ini perut kita tepak dia. Ini juga penyakit safrawi. Dan air panas itu jika diminum waktu pagi akan menghancurkan hati dan melembutkan maedah. Kalau makan air panas, itu semua air maedah perut besar. Ini juga penyakit. Ini penyakit lah kau. Lalu mereka bertanya, jadi apa pendapat kamu? Pendapat lagu mana? Maka Tabib Habasah menjawab, menurut pendapatku, ubat yang tak ada penyakit pada ubat itu ialah tidak akan makan sebelum akan beringin. Kalau tak ada ingin lagi, kita makan lah. Kita makan tu, manakala kita ada ingin nak makan. Dan akan mengangkat tangan sedang engkau masih ingin pada makanan itu. Akik badu,
Kita tak nak lagi, kita makan. Tak nak lagi makan itu. Berapa? Ni bubak ni lah, tak ada penyakit. Makan kalau kita lapar, awak nak makan, makan. Lepas tu bila makan dah, tak nak lagi. Beradu. Kalau tak nak lagi, makan. Tak penyakit tu. Buat amal lagu ni tak penyakit lah. Keterangan kata Tauhid Habasa itu, lagu mana keterangan dia? Ialah, jangan makan malaikat ketika lapar. Kita makan ketika lapar. Bila makan, tidak berhati sebelum kenyang. Makan dah bawa kata, beradu. Sebelum ada kenyang oleh beradu. Jangan minum malaikat ketika dahaga. Biar minum air, jangan terlalu banyak. Minum air pun jangan banyak. Sangat. Jangan makan sekaligus makanan yang sama sifatnya. Sifatnya tak boleh makan sekaligus. Mana contohnya? Jangan makan daging sama telur. Jangan. Karena sifat dia tu, karena sifatnya hanya sifat panas lah keruan. Daging dengan telur ni sifat dia panas. Ada makan sekali tu. Dia makan daging tak ada makan telur. Atau makan ikan bersama susu yang baru di perut. Kerana sifatnya basah. Tak basah. Ikan dengan susu tu, sifat dia basah, tak boleh makan sekali. Dia makan ikan, lepas dia tak boleh makan susu. Beradu dulu. Tak boleh makan sekali. Jangan makan makanan liat. Makanan liat ni benda yang payah. Dan benda-benda yang susah menghancurkan makanan. Liat-liat. Mana? Kulit, urat kaki lembu. Mula liat lah susah nak hancur. Jangan makan. Atau keras bila dimamuh. Kita mamuh tu keras, benda tu jangan kacau. Jangan jimuk, mereka sudah kuat syahwat. Jimuk tu sudah kita beri molek lah. Jangan tidur, mereka sudah mengatur. Bang ngatur nak tidur. Kalau tak ngatur, sudah kacau tidur. Penyakit. Lagu ni tak ada penyakit. Dengan seretak ni sekali, topik yang lain menjawab, benarlah kau. Benar. Kalau lagi jawab, pusing lah kata benar. Benar. Jelas. Bahawa pencegahan itu lebih baik dari segala jenis ubat. Pencegahan ini. Kita makan sedap, makan apa kenyang, sedap. Atau dah tegak lagi lah. Kadang-kadang kita makan setengah pada dah. Tapi kalau dua lagi tak apa lagi. Patut darah. Dia kita makan ni, dia kena bagi. Perut kita kena bagi juga. Weh makannya sebiar. Air dia, lepas tu kita ke angin sebiar. Lepas boleh tu, pernah lah. Kalau makan banyak pun letih pun. Tak ada tu tak apa. Tu tak sedap. Kau makan tu lah sedap ni. Bawa sudah tu tak apa. Ada tak dah itu. Hak tu penyakit tu. Mak dah ke hak tu. Nak kisah tak boleh. Dia perak tu. Malam baru dia basi. Dia basi lama-lama ni jadi khaimah banyak. Tak suruh khaimah. Kisah tak boleh tu. Jaga tu. Barulah. Tak ada penyakit. Dia tak ada penyakit ke lama lah tua. Dah lama tua gagah. Tu ya. Wasiat daripada sekian taubat. Ini adalah Ibnu Nabawi. Kitab, nama kitab Ibnu Nabawi. Kata Ibnu Masawai dalam kitabnya Al-Mahazib. Siapa makan barang merah dalam masa 40 hari dan mukanya penuh dengan pitik-pitik hitam, itu jaga hitam ni. Maka jangan celak ia makan diri sendiri. Ada celak makan diri sendiri. Dia makan barang merah, dia amal makan 40 hari. Jadi penyakit jaga. Dan siapa-siapa jimat cermat, maka makan dia akan garam. Jimat dah makan garam tu dia. Maka mengenakan dia akan siapa sana oleh penyakit panah atau kurak, maka jangan celak ia makan diri sendiri. Ada makan garam sama tak ada juga. Cuma dah dia makan nasi garam semua. Jadi penyakit panah si kurak tu. Dan ni orang dulu ni makan semua kan. Dulu dia payah. Makan nasi garam ke dulu. Istilah ni yang sedap ni, gula yang apa tu, ada rasa. Kalau dulu payah. Dan siapa-siapa menghipung dalam maedah, dalam perutnya tu, telur dan ikan. Hipung sekali dua tu. Makan sekali, telur dengan ikan makan sekali. Maka mengena akan dia akan siapa oleh penyakit mati badan. Lemak kaki tangan. Tu mati badan, penyakit amafak tu. Atau jadi lasar di muka. Maka jangan celak ia, jangan celak dan mengepek melakukan risu. Mengepek risu. Baik dalam amal, yang itu ada amal tu. Mana? Telur dengan ikan tak boleh makan sekali. Dan makan ikan tak boleh makan telur. Tak boleh makan sekali ketika tu. Salah makan lah. Ini nak bawa jadi pada penyakit lemak. Penyakit amafak. Lah ni banyak jadi penyakit tu.
buku ni tak ada pasang. Lembek ke tangan. Peluk tu. Ni dah lakon. Kita jaga sini insya-Allah. Tak apa, tak ada penyakit. Dan lasa muka mana? Muka jadi hengok. Tu lasa muka. Ada muka jadi hengok. Ibi mulut pun jadi hengok sebelah tak sama betul. Jela dah tu. Penyakit dah tu. Lasa muka. Betul banyak tu. Lasa-lasa penyakit mati. Mati sikit tu. Biasa orang. Dan siapa-siapa masuk bilik air. Pada ketika perut kenyang. Maka mengenal akan dia akan siapa oleh penyakit mati badan. Maka jangan celak ia melakukan dirinya sendiri. Dia tak boleh masuk. Kata perut kenyang tak boleh masuk lagi mandi. Bilik air ni masuk nak mandi. Tak boleh lagi. Kalau tidak emak lagu kena bawa ada kita tu jadi penyakit. Penyakit sana ni. Penyakit amafah. Dan siapa-siapa menghipun dalam perutnya susu dan ikan. Susu sekali. Hipun sekali. Maka mengenal oleh penyakit pecah belah. Atau bala. Atau sengah kaki dan sendi-sendi. Ini jangan sakit lutut. Sengah kaki, sengah sendi-sendi. Lutut tu. Maka jangan celak ia melakukan diri sendiri. Kita nak jaga susu dengan ikan dalam masa sekali. Dan siapa-siapa menghipung dalam maedahnya susu dan air daripada buah zabit atau tamar, maka mengenal akan dia akan siapa oleh penyakit bala atau sengah kaki atau sendi-sendi, maka jangan celak ia melakukan diri sendiri. Dan siapa-siapa mimpi keluar mandi, maka tidak mandi ia hingga waktu ia ke isteri, maka ditakuti dapat anak dengan waktu itu jadi gila atau bodoh anak. Tak boleh. Kalau teman itu kalau mandi nak pergi jemuk isteri kita tu kena mandi dulu. Dia takut lagu tu. Ni bukan hati gapo ni. Jemuk ketua dia lagu tu. Dan siapa-siapa makan telur rebus yang sejuk dan memenuhi perut daripadanya telur rebus tu, makan banyak kenyang. Maka mengenakan dia oleh lelah letih, maka jangan celak yang mereka diisi. Dalam telur rebus ni tak boleh dia. Dan siapa-siapa jimuk tu, dia jatuh. Siapa jimuk tu, jatuh gitu. Dan siapa-siapa jimuk dengan isteri dan menahan ia pada keluar mandi. Nak keluar pun. Doa itu. Maka tidak sabar ia hingga selesai. Maka mengenakan dia oleh penyakit karang, maka jangan celak ia melakukan diri sendiri. Lama-lama tak boleh ikut doa. Ada jimuk kasihan. Bawa kata nak tupik dulu. Tak boleh sama nak apa. Jadi penyakit karang. Dan siapa-siapa tilik pada cermin di waktu malam, maka mengenai lelasa pada muka atau penyakit yang bahaya, maka jangan celak ia melakukan dirinya sendiri. Tak boleh tengok ada cermin. Penyakit lasa muka. Boleh. Ini ada lagi tak Ibu Nawawi tu. Kalau ada kitab boleh buka orang kitab. Kata Ibnu Baktisuk namanya. Adalah engkau jaga dan beringat pada makan telur serta dengan ikan. Karena kedua itu mempusakai penyakit sakit perut pula. Dan bawasir dan sakit geraham gusti. Dan mengkali makan telur itu macam takmu. Jadi ia akan penyakit itu. Menjadi ia akan penyakit pitik-pitik hitam pada muka jaga. Ada amal telur. Dan makan benda yang masing dan ikan yang masing dan berpetik. Petik ni buah darah dengan dipocok pada urat. Tiga-tiga itu kami ada mandi. Lepas ada mandi. Pada mandi kita makan ikan masing. Makan benda masing. Menjadi ia akan penyakit panas atau kurang. Jadi penyakit panas. Dan mengekali makan geli kambing atau biring itu meluka ia akan tepat air kecil. Tepat sarang air kecil. Tidak ada makanan geli. Ada geli kambing. Geli biring, geli lembu pun. Kalau dia sekali makan semua dua emak dia lah. Lama sekali tak ada apa. Dan mandi dengan air sejuk, kamu dia makan ikan yang segar, yang baru, menjadi ia akan penyakit masih badan. Dan waktu para penyakit menjadi ia akan penyakit juzam. Jimuk daripada keadaan mandi mengiringnya menjadi ia penyakit kering. Lalih. Jadi penyakit juga kalau terjimuk, maka nak mandi lalu. Tak boleh jadi penyakit kering. Nak mandi lalu. Lama berhati ada jambai. Tidak lama dia berak. Dia pergi masuk jambai. Lama selalu dia. Mempersakai penyakit was-was, backkain dan bawasir. Itu lama-lama dia jambai. Penyakit dah lah tu. Cepat setan jambai-jambai. Kita hidup lama. Tak boleh. Kata Abu Qarah.
Sedikitkan makanan yang beri mudarat itu lebih baik daripada banyakkan makanan yang beri naf'at. Makan mudarat sikit je. Tapi lebih baik dia kata ada makan benda naf'at, tapi makan banyak. Tak baik juga. Benda ni benda baik tapi makan banyak. Katanya lagi, kata Al-Taurat lagi, hendaklah mengekal lemu akan kesihatan tu. Jaga kesihatan biar berpanjang, jaga kesihatan. Dengan meninggalkan kemalasan daripada berpenat letih nantinya. Dia tak malas sangat. Dan dengan meninggalkan memenuh perut dan makanan. Dia tak makan sangat, dia ada penuh perut dan minuman. Itu cara nak jaga, nak kekal kesihatan kita jaga. Kata setengah hukaman. Siapa berkehendak akan sihat badan, maka hendaklah makan makanan yang baik dan bersih. Dan hendaklah minum bila dahaga dan sedikitkan pada minum air. Air adalah banyak sangat. Dan tidur sebentar selepas dah makan tengah hari. Dan berjalan ia selepas dah makan malam. Kalau makan malam kena jalan dia nak tidur. Sekurang-kurangnya 50 rakaat jalan. Lepas tu tidur kalau makan malam. Kalau makan tengah hari tu tidur lepas makan. Dan jangan tidur ia sehingga merasa mengantuk. Dan tidak manis selepas dah makan. Dan manis sekali dalam musim panas itu lebih baik dan manis 10 kali dalam musim sejuk. Dan makan daging kering pada waktu malam itu menjadi sebab tak kenal saat diri. Dan jimuk perempuan tua itu bawa ada lekas tua dan penyakit. Kalau dia tua. Kata Haris, siapa yang suka hidup berpanjangan, walaupun tidak kekal, nak kekal tak boleh orang ni. Apa nak lama. Maka adalah mutakhir ia siapa akan makan pagi. Jangan baju akhir sikit dan segera ia makan malam. Makan malam itu segera mana? Lepas tak makan dulu, tak boleh makan malam. Itu makanan malam memang itu. Makanan untuk malam. Apa-apa tak? Okay. Makan pagi ni lama sikit. Lepas tu makanan malam awal. Lain malam tak boleh makan dah. Nak kata orang. Dan hendaklah meringan ia akan pakai pakaian yang tidak ketat. Dan sedikit ia akan jimat perempuan. Jimat perempuan nak sikit. Padahal ni tengok suka teh tadi. Jimat perempuan minggu suka teh tadi. Itu sedikit ni. Pakaian yang ketat tadi kalau fit. Allah kata penyakit. Dia tak tahu. Tapi dua fit nak duduk boleh alih. Ketuk boleh alih apa. Ketuk angin duduk alih. Penyakit tu. Royak dia tu je. Semua tu demo penyakit tu. Berkata tu. Dosa lagi demo penyakit lagi tu. Dua waktu lah. Royak dia tu. Tak tahu ni. Tak kerti. Kacang bakar. Dan kata Haris lagi. Apa perkara ni merosakkan badan. Pak perkara ni. Jemuk pada ketika kenyang. Kata kenyang ke jemuk. Mandi pada ketika kenyang. Makan daging sering. Jemuk perempuan tua. Sering ke kering. Itu daging kering. Ada kira. Kaya kering. Daging yang pasal jemuk kering. Jenis kering. Rosak kat badan. Dan tetap kalau Haris berada dalam sakit mati. Sakit yang bawa dah mati lah. Berhitung manusia kepada Haris. Manusia mari. Maka kata mereka itu manusia tu. Wasiat oleh engkau akan kami. Dengan suatu perkara yang boleh kami mengguna selepas oleh engkau. Lepas dah mati itu boleh guna lah. Saya aku ni. Maka kata Haris. Jangan berkahwin olehmu. Malaikat perempuan yang muda. Anak bini lah. Kata nak muda tu. Dan jangan makan oleh kamu. Ada buah-buahan. Malaikat buahan yang masak pada musim. Makan buahan masak pada musim. Apa yang dia? Apa sembah ubat sama makanlah tu. Penyakit. Dan sungguhnya jangan berubat oleh seorang kamu selama badan boleh menahan daripada sakitnya. Kalau selagi mana kita dah boleh ada sakit tu, tak ubat. Pakai ubat lagi lah. Mereka tak boleh dah. Baru dah makan. Karena ubat ni kita dah molek mana. Dia penyakit juga ubat. Makan banyak-banyak. Dan lazim di atas kamu bersihkan maedah pada setiap bulan. Setiap bulan lazim nak bersih maedah. Perlu kita nak bersih. Kerana bahawasanya maedah tu yang mencairkan bagi lendai-lendai, merosakkan hampedu, menambahkan daging maedah. Itu bidang ni. Habis sebulan sekali kena basuh perut. Bagaimana basuh perut? Bagaimana? Basuh perut. Yang nak sihat badan ni. Maka itu. Tak boleh. Kita nak beli ubat basuh perut, ubat nyulak. Kalau punya limau tu agak saya boleh tu. Nak terang beli satu ten, makan lagi.
Dari roti. Roti usah ada apa jam kan. Tu sebulan sekali nak basuh perut. Kita nak basuh perut nak buat lenda-lenda ada lekat dalam perut kita. Jalan gitu. Tengoklah enak. Apa aku pak? Bala tu dah. Kalau bala tak boleh buat tu. Kita paling macam tu. Kita apa habis. Apa habis ni nak pakai pun? Akal lembu selalu lah. Buat ngolok sekali dah. Sudah ni dah. Malam-malam isyak kali habis. Jadi dah selesai hari yang lain apa-apa buku. Dah ngolok akal jadi nanti akal lembu je nak. Ikom. Dan bila makan tengah hari oleh seorang kamu, ni kata hari lagi, maka adalah tidur selepas daripadanya saat tidak sejam. Lepas makan tengah hari tidak sejam ni. Dan bila makan malam, kalau makan waktu malam, maka adalah berjalan ia 40 langkah. Jalan 40 langkah baru boleh tidur. Kata setengah raja bagi topiknya, bagi bomo dia. Sesungguhnya engkau tidak boleh duduk dengan aku, kata raja, selama-lamanya. Lalu itu maka adalah engkau sifat bagiku akan perkara yang boleh ambil aku akan dia pada engkau. Selepas dia meninggal engkau, lepas dia mati. Maka kata topik itu, jangan engkau kahwin melakukan perempuan muda. Dan jangan engkau makan ada daging melakukan daging baru. Daging jeruk, daging apa, daging baru. Dan jangan engkau minum atau makan akan ubat melakukan masa sakit. Dan jangan engkau makan buah-buahan mereka sudah masak dengan buahan. Dan bersungguh engkau akan mamuh makanan setiap kali makan. Yakni mamuh biar hacur barulah telan. Mamuh biar hacur dulu barulah telan. Jangan tu mamuh sekali dua telan. Sakit juga betul. Bila akan makan tengah hari, maka tidak mengapa akan tidur sedikit selepasnya makan tu. Dan bila akan makan pada malam, maka jangan akan tidur selalu hingga akan berjalan dulu. Kekurangnya tu. Bukan sekurangnya 50 langkah jalan tu. Dan sesungguhnya jangan akan makan makan kelapa. Dan jangan akan jimuk isteri dengan terpaksa atas jimuk. Kacau nak jimuk jangan itu. Ada anak pun kacau jimuk. Tak boleh sakit itu. Jimuk kita nak sahwat. Dan jangan engkau menahan daripada kecil dan darah. Dewasa nak kecil selalu. Dewasa nak berat selalu. Jadi itu punah juga. Dia ada punah maedah. Punah haji. Punah geli. Dan ambillah engkau pada mandi. Mandi tu. Dan ambillah engkau pada mandi. Mandilah dulu. Sebelum daripada engkau dimandikan. Mana gitu. Mandi tak mau cak. Bersiap. Mana gitulah. Mandi setiap masa. Dan jangan engkau makan makanan. Dan pada maedah engkau tu makanan. Maedah tu dah lagi makanan, kacang makan lagi. Kenyang dah kacang lagi. Jangan makan ni pada kita kenyang lagi. Itu kenyang lagi tu kacang makan. Adalah akan menjauhkan makanan yang payah oleh gigi engkau dan mamuh tu. Mana benda payah tu? Benda liak, benda urat-urat dan benda keras. Tidak makan dia. Maka bawa pada payah maedah engkau menghacurnya macam cara tu. Dah lazim di atas engkau yang membersihkan tubuh badan pada setiap minggu dengan mutah atau lain. Kalau ada mutah tu, maka umpat. Setiap minggu kan. Tadi boleh, setiap minggu. Minggu kali basuh perut. Dan sebab baik pertaruhan dalam tubuh aku ialah darah. Darah yang mulai kali. Lalu itu jagalah darah, beri ada keadaan yang baik. Jaga darah kita tu. Dan naik tinggi darah tak boleh juga. Abang selama sekali sakit peksa ada darah tu. Cik wandang. Maka jangan keluar akan jaga darah mereka jika hajat pada darah tu. Dan lazim nak kau dan mandi. Lazim nak kau tu mandi. Itu sedang tak apa. Dan lazim nak kau mandi. Dan tu buat situ. Karena ia dapat mengeluar pada barang-barang yang menuduh dan berselik berlipat-lipat ada tubuh kau. Yang mana ubat tak dapat membuang ke perkara itu. Tak mandi ke tu. Pada selik mana, wah urat mana, wah kelepek mana. Ayat itu. Kata Imam Syafi'i rahmatullah.
rahimahullah, apa perkara menguatkan badan? Makan daging satu itu. Cium buah bau-bauan dan pakainya banyak mandi. Selain pada mandi jima' lah. Memakai itu. Bukan makan tak, memakai. Memakai pakaian yang dibuat daripada benih kapak keton. Benih kapak agak tu, pakai pakaian. Kalau jadi kuat badan. Pak perkara yang melemahkan badan. Mana dia? Banyak jima', banyak duka cita, banyak siapa. Fikir tak mau itu. Tak boleh juga itu. Jadi lemah badan. Banyak minum air pada ketika perut kosong. Banyak minum air. Kalau itu pagi. Tak boleh makan air. Banyak makan benda-benda yang makan. Benda yang makan tu. Tak boleh makan banyak sangat. Jadi bawa kepada lemah badan. Asyik-asyik. Masih sekadar ni. Apa perkara menguatkan penglihatan, menguat mata. Duduk berhafal Kaabah, bercelak mata sebelum tidur. Nak tidur bercelak mata. Tidur tilik pada benda-benda hijau. Tidur dua. Buat tu. Tak kena. Bercelak mata sebelum tidur, lepas tu tidur pula. Lajak tu. Itu sebenarnya lekon. Tilik pada benda yang berwarna hijau. Benda hijau-hijau tilik pada benda tu. Membersihkan majlis, tempat duduk tu kena cuci sikit. Barulah jadi kuat perhatian ini. Apa perkara yang mendoakan perhatian? Tilik pada benda luak benda keji-keji. Dan pada orang yang disolong, orang yang nak bunuh disolong. Dan pada para perempuan. Dan duduk belakang Kaabah atau mendoakan perhatian. Apa perkara menambah kekuatan pada jima'? Makan buah siap dan buah sejenis dengan siap tu makan tu. Rendang makan, rebus buah siap. Gagah macam dia. Dia nak kuat kali ni, dia tak mau. Dia umur, dia ni tak ada kira. Dan saya yakin buat-buat. Makan buat ni kata emas sebabnya gagah. Dan makan kaca pustuk. Kaca pustuk. Kaca ni orang tu Mekah dah. Makan kuruk, makan terepek. Ada ruang ni tak tahu lah kuruk. Tengoklah gamah lah tu. Payah nak royak. Hak ni dia pasal jenis tumbuhan lagi arak. Nama tu, kita sini ada buah siap tu. Buah siap dah kita. Cari makan hati buah siap. Apa perkara menambahkan kekuatan pada jima'? Apa perkara menambahkan akal perkara ni? Tinggal cakap apa sia-sia. Ada. Kecek sia-sia tinggal. Bersugi. Duduk dengan orang yang soleh. Duduk dengan alim ulama. Dengan alim-alim tertentu. Barulah tambah akal. Tak apa lagi kepak nak dengar ni. Tak apa. Tak jadi bahas. Royak kapal kepak tak apa tak boleh. Kata tabik makmum, khalifah makmum. Lazim dia takut dengan perkara. Siapa yang meliharakan dia akan perkara ni, maka ia tidak mudah jadi sakit demam, melainkan mati. Jangan akan makan makanan. Tak boleh dah. Ngobrol apa. Yalah tu. Kamar dia kata tabik makmum. Wallahu